warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu dalam majlis ayah pada hari ini, ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini untuk kita sama-sama menghargai kepada panduan daripada Al-Quran dalam tajuk Ayah Rumah Itu Syurga Kita. Ini adalah satu tajuk yang amat-amat penting untuk sama-sama kita nikmati, jiwai daripada Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama dengan dua orang panel. Yang pertama, saya mengalu-alukan kehadiran Fadil Habib Najmuddin Al-Harith. Selamat datang Habib. Ya, alhamdulillah. Dan juga kepada qari kita pada hari ini, Ustaz Faizan Tajwid. Ahlan Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan terima kasih diucapkan pada tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti online bagi siaran pada hari ini dan juga di depan kaca TV untuk sama-sama kita hargai kepada panduan daripada surah Al-Mulk ayat yang ke-5 hingga ke-7. Kali ini sudah tentu kita ingin dengar dan baca bersama bagi tuan-tuan yang berada di rumah bagaimana untuk kita dipimpin oleh Ustaz Faizan Tajwid pada hari ini. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 5 hingga 7 daripada surah ke-67 surah Al-Mulk yang bermaksud, dan sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya sebagai alat pelempar syaitan dan kami menyediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Ayat yang ke-6, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedangkan neraka itu membara. Ini adalah 3 ayat daripada surah Al-Mulk yang kita ingin sama-sama dalami bersama. Tetapi sebelum kita lanjut bersama dengan Habib Najmuddin pada hari ini, kita ingin sasarkan ataupun tatap apakah video bersama dengan seorang ayah, Encik Muhammad bin Yusuf. Rumahku sedekahku ni adalah kebahagiaan seiring dengan keadaan kehidupan tadi. Apa yang jelas sekali adalah untuk membentukkan didikan anak-anak tadi. Dia kata, kita kata B, dia kata B campur. Jadi dia lebih advance pada kita. Sebabnya cabaran tadi, dia hidup di luar tadi, dia dengan teknologi dia, dengan situasi dia yang dia belajar tu, dia masyarakat dia tengok tu, dia apabila balik ke rumah dia, rumah bapak tadi nak membentuk dia jadi tak sama dengan di luar masyarakat tadi. Jadi dia duduk di masyarakat, dia di sekolah ke di luar, dia
dia tak sama. Anak-anak ni sebenarnya adalah harta. Adalah harta. Anak-anak ni harta kita lah. Jadi kalau kita jaga dengan comelnya, kita senang hati lah. Kita tak risau. Anak-anak ni harta. Jadi kalau dia pergi mana-mana pun tak ada masalah dengan ilmu yang dia ada tu, dia boleh jaga diri. Jadi kita senang hati. Dengan perasaan rendah dirinya, saya hanya kita sama-sama didik anak kan. Jadi kalau ada kata kesilapan anak-anak tu di luar sana, maknanya anak kita tegur menegur lah. Bukan senang nak jadi seorang ayah. Dan jadi seorang ibu bapa ni bukan senang. Jadi perlu pendek kata perlu perubahan, perlu masa, perlu perubahan perasaan. Bukan kalanya perubahan untuk anak. Kita nak tengok anak tu biar jadi comel, jadi orang lah, senang jadi orang. Begitulah perkongsian daripada Encik Muhammad bin Yusof, seorang pemandu teksi, seorang ayah yang mempunyai 6 orang anak dalam kesungguhan membina rasa bertuhan di dalam segenap masa, dan ini adalah perkara yang kita ingin sama-sama jiwai daripada surah Al-Mulk ayat 5 hingga 7, apabila Allah menyatakan pada ayat 6, dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Kita bersama dengan Habib Najmuddin. Ustaz, kalau boleh dijelaskan ayat yang ke-6 ini dan apa kefahaman dalam konteks kita sebagai seorang ayah yang menonton bersama saya sendiri yang menjadi seorang ayah bila membaca ayat ke-6 ini. Silakan. Terima kasih kepada Ustaz Faizul, terima kasih kepada Ustaz Faizan, masya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama. Kita nak bincang tentang rumah yang kita diami. Masya-Allah. Penting. Kerana rumah itulah penentu kepada seseorang itu dan membentuk kepribadian seseorang itu. Saya tertarik dengan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Faizan tadi. Daripada ayat yang kelima tu, ketika Allah mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Yakni, dan demi sesungguhnya kami telah menghiasi langit itu dekat dengan bintang-bintang. Maknanya langit itu jadi indah dengan cahaya bintang-bintang yang bergemelapan tu. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat rumah ni disebutkan oleh para as-salihin, rumah yang mana di dalamnya itu ada daripada zikrullah, ada Al-Quran, ada mengingati Allah, maka keluar dari rumah tu cahaya. Maka umpama cahaya yang keluar daripada rumah ini disebutkan penduduk langit lihat kat bumi, tengok ada cahaya bergemelapan tu, maknanya rumah tu adalah rumah-rumah yang ada zikrullah. Ada bacaan Al-Quran, dihidupkan di dalamnya itu daripada mengingati Allah. Masya Allah. Jadi rumah tu jadi bercahaya. Jadi kalau orang yang makhluk daripada langit tengok macam kita tengok kat langit, tengok nampak bulan-bulan, bintang-bintang tu. Masya Allah. Jadi sebab itulah Nabi SAW bersabda, "Masalul baitil ladzi yuzkarullahu fi wa baitul ladzi la yuzkarullahu fi kamasalil hayy wal mayyit." Umpama rumah yang ada disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tak ada nama Allah disebut di dalamnya, atau umpama rumah yang ada zikrullah di dalamnya dan rumah yang tak ada zikrullah di dalamnya, perbandingannya jauh betul, iaitu umpama hidup dan mati. Masya Allah. Jadi bermakna rumah tu yang kita kata hidup adalah bergantung apa yang diisi di dalamnya, ataupun sama ada dia mati kerana apa yang juga diisi di dalamnya. Jadi kalau di dalamnya dihidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan zikrullah, mengikut kepada kehidupan Nabi SAW, maka rumah tu jadi hidup, kata Nabi SAW. Kalau tidak, maknanya mati. Sebab tu ketika mana disebutkan wa bi'sal masir, kan disebut dalam ayat itu, adalah buruk tempat kembali, bermakna itulah keluar cari rezeki, ayah ni keluar cari rezeki, balik ke rumah, adakah dia balik ke rumah tu sebaik-baik tempat kembali,
ataupun seburuk-buruk tempat kembali. Walaupun ayat ni cerita tentang di akhirat nanti, tapi perumpamaan itu seperti hidup kat dunia ni. Betul. Sebab itulah Nabi SAW ketika ditanya oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, man najatu ya Rasulullah? Apa itu kejayaan? Apa itu keselamatan wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW jawab 3 perkara. Saya singkatkan satu daripadanya, wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka ni bukan maknanya kamu luaskan rumah. Kalau kamu luaskan rumah, maknanya kita kena beli rumah besar. Okay. Kita kena lapangkan dia punya tu. Kan? Tapi yang dimaksudkan, rumahmu itu melapangkan kamu. Rumahmu itu melapangkan kamu. Jadi maknanya, walaupun rumah itu fizikalnya tak sebesar mana, tapi kita balik rumah, lapang dada kita. Betul. Senang hati kita. Berbeza dengan orang yang mungkin fizikal rumahnya cantik, luas, tapi balik sempit dada dia. Sehingga kadang-kadang tu tak tahan duduk kat rumah. Nak keluar nak keluar. Sebab apa? Sebab individu yang ada dalam tu. Bukannya, mungkin perabotnya mahal, mungkin perhiasannya hebat-hebat, tapi perangai orang yang kat dalam tu sempit dada dia. Jadi tak lapang dia punya dada dia ketika duduk kat rumah. Maka orang yang nak berjaya di dunia akhirat ni, rumah dia jadi lapang untuk dia. Yang tu dia kata, rumah itu syurga kita. Jadi ayah pun balik, lapang dada. Anak pun balik, lapang dada. Isteri pun ada kat rumah, lapang dada. Maka inilah yang disebutkan rumah itu syurga kita. Yang tu yang disebutkan. Jadi kalau kita tengok tadi, Encik Muhammad pun tadi, rumah dia kecil je. Masya Allah. Tapi Masya Allah, dia senang hati dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah itu tanda anak-anak dia soleh. Isterinya isteri yang solehah. Masya Allah. Jadi itu sebagai satu bukti. Terima kasih diucapkan pada Habib Najmuddin ya untuk memulakan diskusi kita memahami kepada ayat nombor 6 daripada surah Al-Mulk ini. Kita tahu Allah beritahu pasal hari akhirat Habib ya, tetapi kita nak tengok juga dia punya previewnya di atas muka bumi ini bukanlah kerana rumah itu besar semestinya, tetapi menariklah tadi ya, rumah itu yang melapangkan, bukan kita yang melapangkan rumah ya. Dan ini perspektif yang perlu dibina oleh ibu ayah, terutama ayah-ayah yang bersama pada hari ini ya, bagi ibu yang menemankan ayah untuk kita dapat konsep ini Habib ya. Kalau tidak, dia rasa macam rumah kita dahlah sewa, kecil pula tu. Jadi dia makin tekan lagi suami, memang lagi sempit rumah yang sudah sedia sempit. Dan ini pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Cuma Habib bila bercakap tentang ayat yang ke-6 ini ya, walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam ya, bagi orang yang kufur itu pada Tuhannya azab yang jahannam wa bi'sal masir. Perkataan kufur itu ya, bagaimana ciri tadi Habib ada cakap kalau ada zikir, tak ada zikir ya. Tapi apa lagi yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk membina rumah Nabi tak besar ya, tetapi berlawanan dengan sifat kufur ini syukur. Macam mana seorang suami bersyukur, bagaimana cara bercakap Nabi itu yang kita nak ambil panduan bagi ayah-ayah yang mengikuti hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang tak ada panduan yang terbaik sebagai satu role model kepada kita, baik dalam apa pun keadaan, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang suami yang terbaik, Nabi lah role model dia. Kalau ayah yang terbaik, Nabi lah role model dia. Jadi ketua rumah tangga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menariknya, rumah Nabi seperti mana kata Ustaz Faizul tadi, tak besar. Memang kalau kita cerita pasal rumah Nabi, kita pun sebab. Kita pun Masya Allah bagaimana zuhudnya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang asalnya kaya ya. Asalnya mampu untuk hidup mewah. Sebab ada peruntukan-peruntukan yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada Nabi. So salah kenyataan kalau kata Nabi miskin, tak boleh. Tapi Nabi yang pilih untuk hidup sederhana itu, dan banyak daripada harta Nabi ini Nabi infakkan, Nabi berikan kepada orang lain. Tapi yang lebih luar biasanya, kita nak kena lihat bukan fizikal rumah tu, tapi ketika orang tanya kepada isteri-isteri Nabi SAW, terutama setelah wafat Nabi, bilakah saat-saat, momen-momen yang terbaik, yang terindah kamu bersama Nabi? Maka Sayyidina Aisyah mengatakan tidak ada satu detik pun yang tidak indah bersama Nabi. Sedangkan kat rumah ni,
Kalau kita kata tak seperti rumah kita sekarang. Makanan berbagai, keperluan, kemudahan macam-macam. Sederhana rumah Nabi. Tapi dia keluarkan kenyataan tidak ada detik yang tidak seronok bersama Nabi. Semuanya adalah indah bersama Nabi SAW. Kenapa? Kerana sifat Nabi SAW tu yang menyebabkan isteri ataupun ahli rumah tangga ni, anggota rumah tangga ni, anggota keluarga ni menjadi gembira, menjadi ceria, menjadi seronok walaupun duduk di mana pun. Itu yang menentukan. Pernah seorang tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana Rasulullah kat rumah? Simple. Sayyidatina Aisyah jawab simple. Dia kata, karajulin min rijalikum. Nabi SAW kat rumah macam suami-suami lain di rumah. Bukanlah Nabi ni jadi bos kat rumah. Bukanlah Nabi ni juga bersifat macam tegas, garang kat rumah. Tak seperti suami-suami yang lain. Maknanya melayani dengan kasih sayang, menghormati kepada isteri, macam suami-suami yang lain. Tapi bukanlah macam tu maknanya perangai sama. Tapi maknanya Nabi duduk kat rumah ni tidak seperti bos. Tak seperti mana pengarah dan sebagainya. Dan ada beberapa sifat yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah yang mungkin insya-Allah ayah, suami boleh ambil pengajaran. Dia kata Nabi ni akramun nas, orang yang paling mulia. Kenapa disebut Nabi paling mulia? Sebab tidaklah seorang itu dianggap mulia kecuali dia pandai memuliakan orang lain. Bermakna Nabi ni dia muliakan isteri-isteri dia. Masya-Allah. Jadi barulah dipandang mulia. Macam orang kata, oh mulianya dia sebab dia tahu memuliakan kita. Itu satu. Yang keduanya, wa alyanun nas, orang yang paling lemah lembut, Nabi SAW. Masya Allah. Paling lemah lembut. Jadi maknanya Nabi ni dengan isterinya lemah lembut. Nabi ni dengan anak-anaknya lemah lembut. Tapi bukan lemah lembut itu bermakna boleh untuk buat sesuka hati, kerana Nabi berlemah lembut berlebih kurang apabila terhadap hak Nabi SAW. Hak diri sendirilah. Maknanya tak terpenuhlah mungkin kekurangan daripada memenuhi hak peribadi Nabi, Nabi maafkan. Tapi tidak dengan haknya Allah. Ini beza kita. Kita pula kalau hak kita ni kalau kurang, kita mengamuk. Kita terus macam tu, kita nak minta hak kita, kita pun marah. Tapi apabila hak Allah, kita lebih kurang. Terbalik. Nabi tak. Hak Nabi, Nabi akan lebih kurang dan maafkan. Tapi haknya Allah, Nabi tegas. Nabi tidak ada kompromi. Sebab tu pernah diceritakan Nabi SAW sampai-sampai dia sayang kat cucu dia, sampai cucu dia boleh menunggang Nabi SAW. Nabi jadi kuda, macam kuda main. Macam itu Nabi layan kepada cucu dia. Begitulah sampai Nabi khutbah pun tengok dia pun cucu jatuh pun Nabi turun daripada khutbah nak ambil dan naik dekat atas mimbar. Untuk nak cerita kata sayangnya. Tapi tak kala salah seorang cucunya masukkan kurma daripada satu tempat yang dikumpulkan daripada Baitul Mal, Nabi SAW korek balik. Sampai muntah dengan rasa sakit tu. Sampai orang kata, sampai begitu wahai Rasulullah kamu buat. Kesian dia masih budak-budak. Nabi kata ketika aku korek keluar tu, aku rasa bukan hanya dia sakit, aku rasa nyawa aku pun keluar. Tapi aku tak rela dia nantinya dibakar di dalam neraka dengan sebab sumber yang haram itu. Sayang, betul. Tapi hak Allah, hak syariat tidak ada kompromi. Itu di antaranya. Dan dua lagi yang mungkin kita akan sebutkan, dohakan, ada panggil basaman dohakan. Kat rumah Nabi selalu, tu nanti insya-Allah kita akan sambung. Terima kasih diucapkan pada Habib berkongsi dua daripada 4 perkara kalau ikutkan kepada apa yang Habib nyatakan tadi yang kita ingin jadikan sebagai asas kepada sebuah keluarga, bagaimana ayah ingin bina rumah di syurga ataupun bukan syurga di rumah, syurga di rumah. Lapangkan, maksudnya rumah itu melapangkan pada jiwa-jiwa insan yang hadir dalam rumah itu. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin bersama dengan Ustaz Faizan, Ustaz Faizan sebagai seorang yang bertugas di UiTM, yang menjadi qari. Tapi yang pastinya Ustaz Faizan, kampung Ustaz dekat mana Ustaz? Nak tahu juga berkenalan hari ni. Kan. Kampung saya di Teluk Intan, Perak. Teluk Intan, Perak. Dan paling akhir balik ke kampung tu bila tu? Saya insya-Allah setakat ni lah sebelum PKP dulu, kita dah ada buat sikit jadual lah dengan adik-beradik sebab mak ayah dah tak ada. So rumah pusaka di rumah tu, kampung tu, kami akan balik lah sekurang-kurangnya 2 bulan sekali macam tu. 2 bulan sekali. Sebab kita tak nak
ialah maknanya yang seperti yang Habib cakap tadi, di rumah tu ada satu momen-momen yang indah, yang kita indah dulu kita bersama dengan mak ayah kita, dan salah satu peristiwa yang kita tak sabar nak balik kampung ni adalah di rumah tu ada mak dan ayah kita. Dah tentu mereka itu adalah, saya bagi ibu tu adalah syurga kita. Betul. Kita Jadi bila ada rasa begitu tu sudah tentunya ada momen indah yang kalau ada Nabi tadi memang Aisyah kata setiap momen setiap saat itu momen indah yang diingati dengan kepergian ibu ayah Ustaz Faizan sendiri. Mungkin ada satu dua momen yang Ustaz Faizan amat ingat yang menjadi momen indah. Kalau sekarang balik kampung tu masih terimbau balik perkara tersebut, kalau boleh Ustaz Faizan berkongsi. Okey. Sebenarnya arwah yang saya dulu adalah guru Quran juga kan. Dia Quran, maka adik-beradik itu dididik dengan Quran semuanya. Jadi perkara rutin lah biasa bila kami balik ke rumah dan berkumpul bersama adalah kami akan baca Quran bersama lah. Tapi cuma satu benda yang saya tak boleh lupa lah ya. Dulu saya sekarang ni mungkin mengajar tadarus Quran kan. Mana yang memberikan asas itu adalah arwah yang di sini. Bila saya dah lama makin meningkat umur dan mula berjinak sebagai qari dan boleh berkongsi ilmu, satu hari ayah saya datang kepada saya, dia kata, boleh tak kamu ajarkan abah nak ajar kamu, nak belajar kamu ni macam mana cara nak buat begini. Saya rasa terkedulah sebagai seorang ayah yang mampu untuk bertanyakan segitu kepada anaknya sendiri, dan itulah saya rasa di antaralah momen-momen yang saya rasa tak mampu saya lupakanlah sehingga kinilah. InsyaAllah itu pengalaman, dan dia bila ayah bertanya begitu tu pengalaman yang amat manis kan, seorang ayah yang mengajar kembali balik bertanya kepada anak. Dan harapnya tuan-tuan sebagai ayah yang berada pada majlis ayah pada hari ini, kita juga harapnya juga kita memberi nilai tambah, melapangkan jiwa anak-anak, dan anak-anak nanti pun teringat kita dengan perkara-perkara yang melapangkan, yang indah, sebagaimana Saidina Aisyah menyatakan tentang keindahan momen setiap saat bersama Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله. Ini untuk kita sama-sama melihat pada tajuk ayah, rumah itu syurga kita. Satu perlambangan kepada bagaimana dalam ayat surah Al-Mulk sebentar tadi kita mengambil pelajaran ayah-ayah untuk memastikan bahawa jangan sampai rumah yang ada di dunia ini walaupun kecil, walaupun tidak besar, ataupun kalau ia besar, jangan sampai ia disempitkan dengan perkara-perkara yang kufur, perkara-perkara yang jauh daripada panduan daripada Al-Quran dan sudah tentu daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pun berbincang dengan Habib Najmuddin Al-Khairid sebentar tadi dan juga Ustaz Faizan bagaimana Nabi bersama keluarga. Ada dua yang dah dikongsikan. Kita nak dengar dua lagi daripada Habib. Silakan Habib. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Faizul. Saya tertarik juga dengan apa yang dikongsikan oleh Ustaz Faizan tadi ketika ayah dia sampai mengatakan
boleh tak ayah belajar pula dengan kamu? Subhanallah. Ayah tawaduk ni, Masya Allah, luar biasa. Maknanya dia ikhlas mengajar bukan kerana nak kata saya hebat. Tapi apabila anak dia, dan dia ajar ni kalau boleh anak dia lebih hebat daripada dia. Bahkan setelah anak dia sudah mempunyai ilmu, dengan penuh tawaduk, dia pula nak belajar. Inilah merupakan daripada tanda orang yang beriman. Dia tak akan pernah rasa cukup untuk belajar. Walaupun daripada orang yang lebih rendah daripada dia. Subhanallah. Jadi kalau kita tengok Nabi kita Muhammad SAW kata Sayyidina Aisyah, ada dua lagi ciri. Ini menarik untuk kita juga terapkan dalam rumah kita. Supaya rumah kita dia macam syurga. Iaitu basaman dhahaqat. Iaitu Nabi ni kat rumah selalu senyum. Selalu senyum. Maknanya kalau kita kata mood kat rumah ni ceria. Ceria. Kan kita ada apa yang apa namanya? Smiley. Smile kan. Sentiasa macam tu kat rumah Nabi SAW. Dan ini diceritakan sendiri oleh isteri Nabi. Kat rumah Nabi selalu senyum. Masya Allah, selalu sangat Nabi SAW senyum. Sehingga rumah tangga itu moodnya mood ceria. Ceria. Dia beza dengan orang yang kalau balik rumah, tiba-tiba masam je. Dia bawa masalah yang ada dekat luar tu ke rumah. Mood kat rumah tu pun bukan hanya dia je yang muram. Satu keluarga nanti jadi muram. Sebab tengok wajah yang balik itu dengan keadaan muram. Jadi kita ambil pelajaran tu, maknanya kita kat rumah pun kalau boleh senyum. Walaupun ada macam-macam masalah. Kalau Nabi kita punya masalah, jangan ceritalah. Punya banyaknya kan. Tapi balik je senyum. Kata Sayyidina Aisyah, tak, dia buka pintu ketika Nabi SAW bagi salam dan ketuk pintu. Kecuali yang dia nampak dulu adalah senyuman Nabi SAW. Masya Allah. Jadi Nabi selalu ceriakan rumah itu. Yang keduanya bukan cukup dengan senyum, ketawa Nabi SAW. Cuma para ulama bezakan. Senyum Nabi memang selalu lebih senyum daripada ketawa. Senyum apabila dia berkaitan dengan kegembiraan duniawi. Ketawa Nabi apabila berkaitan dengan kegembiraan ukhrawi. Itu beza dia. Maknanya Nabi akan ketawa. Ketawa Nabi tak terbahak-bahak. Nabi buka mulut dia luas. Nampak sampai gigi geraham Nabi. Kalau berkaitan dengan nikmat akhirat. Tapi kalau dengan apa-apa yang ialah seronok kat dunia ni, Nabi hanya sesenyum saja. Itu bezanya Nabi SAW mengutamakan akhirat daripada dunia ni. Jadi dua sifat ni Nabi terapkan dalam rumah sehingga Sayyidina Aisyah sentiasa rasa seronoknya bersama dengan Nabi SAW. Begitulah anak dan cucu Nabi selalu nampak senyuman Nabi SAW ni sehingga mereka ni akan mengasihi lagi kepada Nabi SAW dan apa yang Nabi sampaikan mudah mereka diterima. Untuk terima. Sebab apa? Sebab lemah lembut, ceria, jadi lebih mudah daripada kekerasan. Betul. Kasar. Yang inilah kalau kita tengok sifat yang boleh kita terapkan supaya rumah kita ni jadi syurga. Sebab memang kalau sifat daripada ahli syurga ni, dia mana ada marah-marah, mana ada jerit-jerit kalau kita tengok tadi tu. Betul. Mereka memekik dalam neraka ni, terpekik-pekik dan sebagainya. Tak, dalam syurga ni tenang, ceria, seronok dalam syurga. Itu sebabnya kita nak baca daripada surah Ar-Ra'd ayat 22 hingga 24. Kita nak melihat kepada syurga. Kita yakin Habibnya bila Nabi SAW selalu membaca khabar tentang akhirat ini, itulah mungkin rahsia yang boleh bergelak tadi itu tanpa terbahak-bahak tadi, kerana ada kelapangan, keseronokan yang difikirkan, yang dah nampak jelas, yakin di depan mata. Mungkin nanti Habib boleh kongsikan. Kita baca dahulu bersama dengan Ustaz Faizan ayat 22 hingga 24, surah ke-13, surah Ar-Ra'd. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 22 hingga 24. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhan mereka, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat pengakhiran yang baik, iaitu syurga-syurga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh daripada nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat mereka daripada semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu kerana kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat pengakhiran itu. Itu adalah sedikit. Kalau tadi pasal neraka Ustaz ya, kita nak cuba elakkan ayah-ayah yang membaca surah Al-Mulk ayat yang ke-6, surah Ar-Ra'du. Kalau boleh dijelaskan Habib tentang perkara ini dan macam mana respon Nabi tentang ayat-ayat syurga begini untuk kita pun jadi macam Nabi mengikut kepada sunnahnya itu tadi. Silakan. Masya-Allah. Jadi kalau kita sebut bagaimana Nabi SAW ni apabila kalau sekiranya sampai kepada ayat-ayat yang ada nikmat dan syurga ni, Nabi akan kelihatan kegembiraan Nabi. Bahkan ada disebutkan dalam riwayat, ada kalanya Nabi akan doa, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, golongkan aku dari golongan mereka itu, iaitu ahli syurga. Kerana memang Nabi sendiri telah ceritakan betapa hebatnya syurga itu. Seperti mana digambarkan dalam Al-Quran ini, Nabi SAW ketika Mi'raj diperlihatkan oleh Allah. Jadi maknanya memang hebat betul syurga ni. So kalau rumah tangga kita ni disebutkan sebagai syurga, kita pergi masuk rumah, kita lapang dada kita, kita rasa selesa dengan berbagai daripada keadaan yang ada kat dalam tu. Cuba kita bayangkan kalau masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Ya, yang memang tidak ada mata yang pernah lihat, telinga yang pernah dengar, tak boleh terkhayal pun dan terlintas pun dalam hati ni tentang nikmat syurga ni. Tapi ada ciri-ciri ya kalau kita tengok surah Al-A'raf yang dibacakan oleh Ustaz Faizan tadi. Yang pertama, ciri-ciri dia adalah dia kena sabar. Ni ayah yang boleh jadikan rumah di syurga ni ayah yang sabar. Sebab tu Nabi SAW orang yang paling penyabar, Nabi kita Muhammad SAW. Jangan kita sangka, ialah kita kata rumah tangga Nabi paling bahagia. Betul, bukan bermakna tidak ada di sana sini daripada sedangkan lidah lain tergigit lah kita kata. Betul. Begitulah Nabi SAW juga berhadapan dengan keadaan-keadaan dalam rumah tangga. Bahkan ada satu cerita menarik berlaku di antara Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Jadilah perselisihan. Sampai Sayyidina Aisyah ni apa kita panggil ialah ada perselisihan dengan Nabi. Nabi cuba pujuk dia tapi dia ialah maksudnya masa tu dia masih lagi dalam keadaan tak puas hati. Maka Nabi kata macam inilah, kita cari seorang pengadil, hakim lah. Siapa yang lebih layak kalau tidak Abu Bakar Siddiq, ayah Sayyidina Aisyah. Jadi Rasulullah bawa Sayyidina Aisyah pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar untuk kita kata mendamaikan. Jadi ketika sampai di rumah Sayyidina Abu Bakar, maka Nabi kata, okey, siapa yang nak mula bagi tahu tentang masalah ni? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, menarik. Sayyidina Aisyah kata, engkau dulu wahai Rasulullah, tapi jangan bohong. Oh, perkataan ni bukan masalah Nabi dengar sabar. Tapi yang tak sabar ni, maknanya geram ni, Abu Bakar Siddiq. Mana boleh tahan? Ini kekasih dia. Ini sahabat baik dia. Ini Rasulullah. Terus ketika tu dia emosi. Maka dia bertindak. Ini anak dia. Walaupun dia adalah isteri Rasulullah, tapi ini anak dia. Dan perkataan dia tu sangat-sangat. Sayyidina Abu Bakar rasa tak patut untuk disebutkan kepada Nabi yang Nabi tak pernah berbohong.
Maka dia sendiri yang nak tiba-tiba nak angkat tangan nak ambil tindakan kepada Aisyah. Tiba-tiba Nabi duduk depan Aisyah. Pergi menjaga Aisyah daripada diapa-apakan oleh Abu Bakar. Dengan perbuatan Nabi itu, apa kita panggil, senang Aisyah jadi damai. Sebab apa? Takkanlah Nabi ni ada masalah dengan aku sampai dia nak lindungi aku pula daripada tindakan ayah dia. Masya Allah. Cukup dengan tindakan itu menunjukkan betapa Nabi sayang kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bermakna Nabi juga sabar menghadapi karenah-karenah dalam rumah tangga ini, sehingga kita lihat rumah tangga ini rumah tangga yang paling bahagia. Itu satu yang disebutkan dengan kesabaran yang disebutkan dalam ayat tu. Yang keduanya di antaranya juga yang menarik dalam ayat ni, dialah kata ayat ni mengatakan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Yang disebutkan dengan menolak kejahatan itu dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang zalim, tapi dengan cara yang terbaik. Macam tadi itulah. Dengan cara yang terbaik. Macam tadi itulah cara Nabi SAW. Damaikan macam mana, ada orang tengah. Kemudian Nabi ni, ya, betul. Ada kalanya Nabi akan beri nasihat yang tegas kepada tu. Tetapi Nabi dengan cara yang tegas, tapi bukanlah bermakna Nabi ambil tindakan yang zalim atau yang kasar. Jadi ini adalah merupakan daripada sifat seorang suami ataupun ayah kepada anak. Kita kadang-kadang anak kita buat salah, memang salah anak kita tak nafikan. Tapi perlu tindakan dengan kesabaran. Sabar ni bukan bermakna tak boleh marah. Bukan Nabi juga marah. Juga disebutkan menanganinya dengan cara yang terbaik. Sehingga apa kesan daripada tindakan ayah kepada anak ni bukan membawa dendam anak kepada ayah, tapi sebenarnya adalah merupakan tanda terima kasih anak kepada ayah. Dengan tindakan dia itu, anak ni akan sejahtera, selamat dengan cara yang baik yang dilakukan oleh seorang ayah tadi. Seperti Nabi SAW ketika Sayyidatina Fatimah minta pembantu rumah pun, dia bukan tak bagi tu kerana apa, tapi ditolak dengan cara yang baik. Bahkan diberikan amalan. Dia kata, wahai Fatimah, nak tak aku ajarkan kamu amalan yang kalau kamu amalkan ni, kamu tak perlu pembantu rumah dah. Maksudnya ada kekuatan, ya? Kerana kamu akan dapat kekuatan, bahkan kerana hasrat kamu dapat pembantu rumah ni, bukan kerana nak lepak-lepak, bukan kerana nak tengok drama, tapi kerana nak tambah amal. Ibadah kepada Allah. Sayyidatina Fatimah hanya perhatian nak dapat membantu rumah supaya dia punya masa tu lebih banyak untuk ibadah kepada Allah. Tapi Nabi kata, aku bagi amalan. Amalan dia sebelum tidur, bacalah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah dan 33 kali Allahu Akbar sebelum kamu tidur. Masya Allah. Nabi berikan amalan dan kebaikan di dalam kepada anak dia. Dan itulah amalan antaranya yang boleh kita amalkan. Ustaz ni kalau saya faham situ, maksudnya untuk ayah, untuk ibu, ya, untuk anak sekali, kalau rasanya tak ada bibi, kan, tak mampu kan nak bayar kan rumah tak berapa besar, tetapi dengan amalan begitu akan melapangkan, ya. Betul. Rumah itu akan dilapangkan kerana Allah berikan kekuatan daripada amalan-amalan 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tadi, ya. Jadi alhamdulillah itu antara perkara yang menarik dalam babak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menarik, ya, bila bukan mudah untuk kita mengetahui sisi bersama Aisyah, ya, Sayyidina Aisyah Ummatul Mukminin, kerana kita rasakan selama ini ialah Nabi dengan Sayyidina Aisyah mesti ideal, kan, semuanya perfect, sempurna. Jadi tak sama, saya ni tak boleh kot nak mencontohi pada Nabi, tapi rupa-rupanya Nabi juga rijal, suami seperti suami lain, ya, ada cabaran berumah tangga. Tapi yang saya dapat simpul tadi, Habib, kalau betul, ialah kalau suami dengan isteri berkonflik, maksudnya yang kena mengalah dekat situ, pasal nampaknya Sayyidina Aisyah tu dia pergi all the way, kan, sampai kepada depan bapaknya. Dia kalau suami dah kata, okey, kita cari pendamai, kan, ini Rasul ni, kan, Rasul ni cari pendamai, dia tak apalah, kita berdua je lah bincang, kan, itu dah dua-dua mengalah tu. Tapi kalau dah sampai ke depan Abu Bakar, ayah ni, ini lain macam ni, kan. Tapi menariknya Nabi tetap menghormati dan sabar sampai tahap begitu sekali. Jadi ini pelajaran penting bagi ayah-ayah lah, ya, seperti saya, ya, seperti tuan-tuan yang menonton pada hari ini. Pelajaran penting, ya, pada pagi Ramadan ini untuk sama-sama kita berazam, ya, berazam Allah pimpin
kita. Mungkin 1 minit akhir Habib untuk berkongsi dengan ayah-ayah, para suami ya yang bersama pada hari ini. Apakah nasihat akhir agar bila anak menyatakan secara langsung ataupun tidak langsung, ayah, rumah itu syurga kita, apakah nasihat untuk ayah dapat menyahut seruan ini? Habib, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Faizul. Kepada ayah-ayah yang di luar sana, Masya Allah, kita ni Allah berikan rezeki kepada kita anak. Dan ini hadiah daripada Allah, juga disebut sebagai tanggungjawab kepada kita. So, bagaimana anak ni akan lahir menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah, adalah dibentuk di dalam rumah itu sendiri. Sebab itu disebut rumah ini adalah merupakan madrasah pertama kepada seseorang itu. Yang mana keluar daripada rumah itu, daripada perangai, akhlak dan juga sikap itu daripada rumah. Maka wahai ayah, pastikan rumah itu diisi yang pertama sekali adalah ketaatan kepada Allah. Bagaimana supaya anak kita ni ada sifat dianya taat kepada Allah dan juga takut kepada Allah. Barulah menjadi rumah tangga atau rumah tu seperti syurga. Tapi kalau sekadar anak tu takut dengan ayah, kerana ayah tu garang, ganas, maka di luar kita tak dapat untuk nak kawal dia, entah dia akan buang sikap laku dia kat luar sana. Sebab tu kalau boleh di dalam rumah ni didiklah sebagaimana kemesraan Nabi dengan penuh ketegasan, dengan penuh lemah lembut untuk anak ni taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah dan juga takut kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah maka lahirlah generasi atau anak-anak yang soleh dan solehah, bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat, insya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Habib ya, berkongsi nasihat agar memenuhkan rumah itu dengan ketaatan ya. Kalau saya dapat tangkap di situ, penuhi dengan ketaatan, ia akan menjadi rumah itu menjadi syurga kepada kita semua, dan ia adalah preview ya sebelum kita diizinkan Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala berada di Jannatul Adn seperti mana yang disampaikan dalam surah Ar-Ra'd sebentar tadi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita, dan kali ini saya persilakan Habib mengetuai memimpin doa agar kita sama-sama ayah-ayah yang berada bersama di online ataupun di depan TV, kita doa betul-betul daripada lubuk hati kita, moga-moga Allah izinkan kita bina rumah di syurga dan ianya bermula dengan syurga di rumah kita pada hari ini. Silakan pada Habib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatid da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan yang mulia ini ya Allah, menjadi satu bulan yang Kau kabulkan doa dan permintaan hamba-Mu. Kami memohon sebenar-benarnya kepadamu ya Allah, agar Kau jadikanlah keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, lapangkanlah rumah kami dengan maksud dilapangkan dengan taat kepadamu, dimudahkan untuk tunduk patuh kepadamu, untuk kami semua jauh daripada maksiat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah kami, jagalah pasangan kami, jagalah anak-anak kami daripada gugatan akidah, daripada kelemahan bersyariat, dan ya Allah, mantapkanlah iman kami di dalam agama-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, di mana saja mereka berada ya Allah. Kami hanya ada 2 mata saja untuk menjaga dan mengawasi mereka. Di belakang kami, kami tak tahu apa yang mereka lakukan. Ya Allah, jagalah akidah mereka, jagalah Islam mereka ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan solehah. Bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, bahkan anak-anak yang akan membimbing tangan-tangan kami nanti untuk diajak bersama-sama ke dalam syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan dan hasanah pahala kepada kedua orang tua kami yang banyak berjasa di dalam kehidupan kami ini ya Allah. Susu yang kami minum, peluh yang mengalir daripada ayah kami, maka kami dapat untuk bersyukur kepadamu
menzahirkan ketaatan dan ibadah kepadamu dengan berkat mereka, maka berikanlah kebaikan yang kami lakukan ini untuk dilimpahkan pahalanya kepada mereka berdua. Ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan pada Habib. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada pagi yang mulia ini, tuan-tuan sekalian, dan juga kepada Habib. Saya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada Ustaz Faizan ya, berkongsi pada hari ini bacaan yang merdu di samping kisah yang penting untuk sama-sama ayah-ayah kita bina rumah di syurga. Tetapi kita nak pastikan rumah kita yang ada sekarang itu besar kecilnya, tetapi ia adalah syurga yang indah. Rindu bagi anak kalau katakan pergi ke mana-mana nak balik ke rumah ya. Kalau ayah pun kalau katakan dah keluar rindu nak balik ke rumah, bertugas tetap bertugas, tetapi kita tahu kita ada rumah yang penuh dengan ketaatan, zikir pada Allah. Inilah yang kita ingin bina, kita ingin luaskan dalam kempen tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang dan juga menyumbang idea ya, menggagaskan perkara ini dalam organisasi tuan-tuan ya, ataupun di dalam komuniti, dalam qaryah, di Masjid Surau, bagaimana ingin membina ya rumah itu syurga bagi ahli qaryah, sehingga kan mereka pergi sembahyang ataupun yang bertugas di tempat kerja akan berpatah balik, rindu nak balik rumah ya, kerana tahu ada banyak tanggungjawab, ada sinar cahaya penting untuk bawa keluarga hingga ke syurga. Kita insya-Allah akan berjumpa lagi pada siri akan datang untuk majlis ayah pada Ramadan ini, untuk sama-sama ayah-ayah semua sedar bahawa kita semua pemimpin harapnya masuk syurga sekeluarga. أشتاق